Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton bersama kita hari ini. Terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam siaran langsung Diet Care Center UiTM yang akan membincangkan topik hangat yang sedang menjadi buah mulut netizen-netizen kat luar sana, iaitu berkenaan topik pembedahan bariatrik. Okey, baik. Saya Puan Nur Hidayah Baharudin, moderator anda untuk topik kita pada pagi ini. Jadi, di sini kami bawakan kepada anda dua dietitian hebat kita, iaitu Puan Nur Farah Hanani, Ami Hamzah, pegawai dietetik UiTM sebagai panel pertama kita, dan Puan Nur Rashikin Rek Kamarudin, pegawai dietetik dari Hospital Sungai Buloh sebagai panel yang kedua. Okey. Jadi sebelum kita memulakan topik kita pada pagi ini, ingin saya bercerita sedikitlah sedikit berkenaan panel pertama kita, iaitu Puan Nur Farah Hanani. Beliau merupakan graduan daripada UPM pada tahun 2010 dan mula berkhidmat sebagai pegawai dietetik UiTM pada tahun 2012. Okey, jadi sebelum pergi kepada soalan pertama kita, Puan Farah Hanani. Sihat pagi ni Puan Farah? Alhamdulillah sihat. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi soalan pertama saya Puan Farah. Boleh Puan Farah ceritakan sedikit berkenaan dengan jenis-jenis pembedahan bariatrik yang ada di Malaysia. Boleh Puan Farah? Boleh. Terima kasih Puan Hidayah. Okay, sebelum kita bermula lebih lanjut, kenapa kami pilih tajuk bariatric surgery ni, sebab pada hari ini memang topik panas, tapi juga salah satu target kita hari ini, kita nak memberikan ilmu kepada anda di luar sana tentang bariatric surgery. Ia bukan sesuatu benda yang shortcut. Okay, bukan sesuatu yang jalan singkat untuk mencapai objektif dalam menurunkan berat badan. Jadi hari ini perkongsian kami lebih berkonsep santai, harapnya tidak terlalu teknikal, supaya anda yang bukan dari dietitian atau bukan dari latar belakang kesihatan pun dapat faham. Sekiranya anda ingin menjalani bariatric surgery ataupun anda ingin menambah ilmu, anda boleh nampak perjalanan ini ialah suatu yang bukan mudah macam tu. Okay, so untuk saya share screen saya sekejap. Alright. Okay, screen saya dah keluar rasanya. Okay, so sebab umum kita tahu bariatric surgery memang weight loss surgery. Tetapi ada kes di mana kita menggunakan teknik operation ni juga untuk membuang sebahagian daripada organ perut, kerana mungkin pesakit tu ada kanser di kawasan tertentu. Jadi tidaklah maksudnya semua orang yang buang perut ni hanya untuk weight loss. Tapi ada juga yang dia perlu buang kawasan tu sebab dia mungkin ada tumor atau kanser di situ. Okay. Ada beberapa jenis bariatric surgery yang dilaksanakan lah. Okay. Ada adjustable gastric band. Kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, dia akan ikat sedikit kawasan atas perut dia, sphincter tu. Ataupun vertical sleeve gastrectomy, di mana dia about half of the size perut tu dikurangkan saiz dia. Jadi kita boleh bayangkan kalau kapasiti perut tu dah berubah, dia punya saiz makanan yang boleh masuk tu pun akan berubah sedikit lah. Okay, salah satu lagi cara ialah Roux-en-Y gastric bypass, RYGB. Yang ni lagi banyak shortcut, bukanlah shortcut, dia punya laluan tu berubah. Okay, jadi apa yang berlaku, 1/3 perut telah ubah saiznya, and then disambung pula bahagian intestine tu dari atas terus ke bawah. Okay, so kenapa dia still nak ada shortcut tu, sebab dia nak bagi ada juga laluan gastric juice dan bile tu lalu juga jumpa balik makanan-makanan tu. Okay, so lagi dua ialah biliopancreatic diversion. So dia potong yang belah bawah pula. Macam-macam kan kaedah dia. So, tak adalah macam kejap semua potong belah atas, semua potong belah tepi kan, macam yang gastric sleeve tu se-half kan. Alright. So kalau kita tengok kat Malaysia, mostly akan guna 3 kaedah lah. Adjustable gastric band, Roux-en-Y atau sleeve. Yang 3 yang pertama tu lah. Kejap yang ni saya kena besarkan sikit. Okay. Kalau tengok kaedah surgery yang dilakukan oleh para surgeon, kebanyakannya dia gunakan lebih kurang macam bukan lebih kurang, dia punya teknik ialah laparoskopi. Maksudnya dia bukanlah open procedure. Kalau laparotomi kan open procedure kan. So laparoskopi ni dia just buat lubang kat perut. Nanti saya ada video lah, saya akan tunjukkan. Lepas tu dia akan
melakukan prosedur tu tak lama pun. Maybe ada yang lama sikit lah, macam yang Root and Why tu dah sampai 3 jam. Okay. So kalau nak tahu, kalau anda masuk hospital untuk prosedur ni, kebanyakan khas untuk prosedur, bukan maksudnya sebelum tu anda masuk hospital jumpa doktor ke apa ke. So dalam 2 hingga 3 hari lah, dan maklumat ni saya dapatkan untuk yang kes di Malaysia. Okay, so are the procedure reversible? Okay, for Root and Why and gastric band ni reversible. So boleh macam tiba-tiba, doktor sambung balik perut saya. Bolehlah nak sambung balik. Okay, kalau anda, tapi itu based on your medical condition lah. Tapi this is reversible. Okay, so for yang adjustable tu dia ada foreign object lah, sebab dia macam ikat perut kita kan. Okay. So untuk recovery pula tengok juga keadaan lah. Okay, kalau yang adjustable tu very quick. Okay, yang untuk lagi 2 tu dia ambil masa jugalah 2-3 minggu kan, sebab ada prosedur berlaku, ada sesuatu berlaku kat perut kita kan. Okay. For the in terms of success rate, yang paling kira success rate untuk capai objektif ialah Root and Why. Okay. Dan cost, ramai orang nak tahu juga berapa ribu ni, ada duit boleh buat lah kan. Okay, tak semestinya lah. Okay, kena tengok juga anda buat kat mana. Kalau yang saya tengok ni mostly about 30,000 plus untuk Root and Why. This is for private sector lah. Okay, untuk saya try tengok kalau dari segi insurance does it cover, tapi saya tak sempat nak check juga. Mungkin kalau medically justified by the doctors, advised by the doctor tu berbeza dengan yang proposed by your side. Okay, tapi this is the starting cost for the total procedure di private di Malaysia lah. Mungkin nanti Puan Syikin boleh share untuk kos di Kementerian Kesihatan Malaysia. Alright, so now saya dah janji tadi saya nak tunjukkan video macam mana operation tu dibuat. Dan semua orang macam tak dapat idea macam mana kita nak buat operation ni. Okay, so saya akan playkan. So, to gain access to the abdominal cavity, small incisions are created on the abdomen. Trocars, which serve as passageways for the surgical instruments, are placed into the incisions. The surgeon examines the abdominal cavity using a laparoscope or video camera. A small stomach pouch is created using a stapling device. This smaller stomach pouch restricts the amount of food that can be eaten before feeling full. The small intestine is separated into 2 sections. The lower portion of the small intestine is attached to the newly created stomach pouch. This allows food to pass directly into the small intestine, where digestion continues. Bypassing a portion of the small intestine decreases the absorption of calories and nutrients. The upper portion of the small intestine is reconnected to the lower portion of the intestine. The bile and pancreatic fluids from the liver and pancreas allow food to be completely digested. As with all weight loss procedures, behavior modification and dietary compliance plays a critical part in determining the long-term success of the procedure. All surgery presents risks. Weight, age, and medical history determine your specific risks. Ask your doctor if bariatric surgery is right for you. Alright. So semua dah nampak prosedur dia kan? It's not that it's not an open procedure. That's why dia punya success rate tu bukan success rate, dia punya kadar kesembuhan tu agak cepat. Okay, tapi seperti yang dalam disclaimer dalam video tu pun dah beritahu, bukan semata-mata anda perlu menjalani operation sahaja, ada lagi perkara lain yang anda perlu buat untuk mencapai berat badan yang ideal lah. Okay, terima kasih Puan Hidayah. Okay, itu memang soalan yang baik. Sebabnya bila kita cakap pasal bariatric ni dan kita ada satu stigma yang ada duit boleh buat. Kan? Tapi betul ke macam tu? Sebabnya
kita di peringkat medical ni, even from the side of the doctors as well yang menjalankan pemindahan ni, tak semua orang kita suruh buat. Taklah macam nampak je orang tu badan berisi kita suruh buat. Sebenarnya ada kriteria tertentu yang menyebabkan ataupun yang membuatkan anda perlu buat senaman tu lah. Okay, kriteria number 1 ialah okay, saya suka nak share sebab nampak. Okay, siapa yang kena buat? Okay, orang yang BMI 40 ke atas sahaja. Okay, kalau orang tu dia BMI 40 ke atas, dia memang dinasihatkanlah untuk buat. Okay, dan kalau orang tu BMI let's say bawah 40, maybe 35 ke 39, 35 ke 39 tahu. Kalau 30 BMI pun macam tak payahlah buat macam tu. Macam amboi, sikit-sikit nak potong perut, tak sayang perut ke macam tu kan. So kalau orang tu ada penyakit berkaitan obesity, sleep apnea atau penyakit jantung atau diabetes, typo pula diabetes kat situ, so anda boleh dinasihati untuk terus. Okay, lagi satu kriteria yang penting, kalau anda pernah cuba untuk diet. Okay, let's say telah cuba diet yang betul. Sebab sometimes this is important. Okay, let's say kalau awak report to the doctors and dietitian pernah cuba diet, but kita check balik, rupanya knowledge ataupun apa yang awak amalkan untuk diet tu sebenarnya bukan diet yang betul pun. Maybe you try fat diet ke something yang sebenarnya maybe diet trend terkini lah kita panggilkan, but it's not the right diet untuk weight loss. Then kita akan advise you dulu untuk diet yang betul, senaman. Dah bagi ubat pun tak boleh juga. Okay, you are advised to do with the criteria of BMI untuk buat exercise pula, buat operation ni. Okay, so I hope everyone sekarang dah tahun 2021, dunia di hujung jari, please check your BMI first. Okay, so saya rasa semua orang tahu kriteria BMI. Let's say if you're 30 ke atas, okay, just use basic calculation, berat dengan tinggi, kesesuaian dia. BMI 30 ke atas pun dah kira sebagai obesity. But only if you are 40 above. Sebab macam ni, bila saya buat saya punya sharing di Facebook saya ada buat sharing baru-baru ni, ada orang yang memberi komen, ada orang berat baru 53, dia dah tanya boleh tak buat operation ni. Stigma itu sangat kelakar. Okay, sebab selalunya kalau berat 53, kalau you just a normal women lah, kalau berat tinggi 150, you punya BMI tak mungkin lebih dari 30, not even 40 pun. So kenapa nak buat operation ni? So yes, please make sure you are in this criteria first. Okay, kenapa doktor will advise those with the criteria untuk buat operation? Okay, sebab berdasarkan kajian, berdasarkan numerous research, memang bagus sangat untuk resolve certain medical condition. Contohnya kalau dalam senarai ini kita boleh tengok, contohnya orang tu ada masalah tidur, 98% of the problem resolve. Okay, if you are asthmatic, 82% are resolved. If you are diabetes, 83% masalah tu resolve. So itu adalah memberi improvement kepada quality of life of the patient. So kenapa pula kita nak bagi stigma yang kata kat ni janganlah potong perut. Kalau if potong perut is the layman term lah, janganlah operate kan. So why is it related to depression pula? Okay, bila you ada good quality of life, of course you feel good about yourself and somehow it can improve your mental issue as well. So if semalam ada orang yang tanya macam mana dengan GERD, yes, it also can help to resolve GERD. So many improvement when you are having bariatric surgery. Okay, so sebab tu untuk patient-patient yang dengan semua penyakit ni, kita memang galakkan untuk buat dengan with the right criteria. Okay, so saya just nak kongsi siapa yang pernah buat pembedahan bariatrik yang kita tahulah. Okay, so salah yang kita tahu which are the celebrity lah yang memang openly admit they did the operation. Salah satunya Aisyah, Chef Zam, even Michael and Shani. Kita tahu mereka semua memang berbadan besar yang when we look by appearance kita dah tahu confirm obese lah sebab 30 ke atas. Tapi does they fit the criteria tu, up to the doctors yang advise diorang. So this is not a trend yang you can just simply walk in, doktor I nak operate buang perut I, macam tu. So if you fit the criteria, you can do. But ada juga exclusion criteria. Siapa yang tak sesuai buat operation? Okay, orang-orang yang ada addiction. Contohnya orang yang ada alcoholic drug addiction, tak boleh nak buat pembedahan ni. Sebab this will affect you sampai bila-bila. This is a lifelong changes in your life. So kalau you ada certain addiction, you know addiction tu kena manage dulu. Okay? Betul-betul sober ke baru boleh pergi rehab ke, tapi we don't know whether you are capable mentally enough
to do this operation. Kenapa saya selalu sebut exercise? Okay, so major psychiatric disorder pun tak boleh juga. You are not mentally fit to do this operation because this is something that requires your mental to be strong and consistent. Okay, so begitu juga untuk age. Ada setengah center which I check in the America, they do the operation paling muda pada umur 14 tahun sebab maybe budak tu memang sangat obese dan perlukan operation tu. Tapi for generally accepted from the suggestion would be dari umur 16 tahun hingga 70 tahun sahaja. So kalau macam dah umur 80 tahun tu, they will try other things lah. Kita tak advise lah untuk operate. So if you are in this age range, baru kita kata okay, you boleh operate. Thank you. This is my answer to that question lah. Terima kasih Puan Hidayah. Okey, terima kasih Puan Farahadani. Begitu detail sekali penjelasan berkenaan kriteria-kriteria yang membolehkan seseorang tu membuat pembedahan bariatrik. Jadi di sini Puan Farah, jika seseorang itu ingin membuat pembedahan bariatrik ni, mereka haruslah mempunyai semua ciri-ciri yang disebutkan tadi, betul tak? Betul. Okay. If you fit the criteria, yes. Okay. Alright Puan Farah, soalan terakhir daripada saya, apakah persediaan dari segi diet atau pemakanan yang perlu dilakukan oleh pesakit atau individu sebelum mereka menjalani pembedahan bariatrik? Alright, terima kasih. So tadi saya memang banyak kali tekankan berkenaan mentally prepare sebab memang you are not only preparing yourself secara fizikal, menyerahkan diri di atas meja bedah macam tu kan. It's not like that. It's not just simply giving yourself to the doctors and the nurses untuk potong anything dalam perut. Bukan macam tu. Okay, you are being handled by ramai orang. Okay, so ada doctors, ada psychiatrist, ada surgeon, ada dietitian which will be in the team. Ada nurses yang specialize in the operation and physiotherapy juga. Sebab macam saya cakap tadi, it's a holistic approach. You have to be prepared mental and physical. So mindset kena betul. Mindset yang pertama sekali kena ingat, pembedahan ni bukan satu magic. Dia bukan macam hari ni operate terus, wow, esok terus boleh pakai baju size S. Not like that, okay? You cannot have that kind of mindset because it's a process, okay? And then kewangan lah, okay? You have to, if you really want to go and you dah kata, I fit the criteria, I nak buat ni, I boleh buat, I mampu buat, kan? So just kena pasti dulu pilihan tempat yang ada and that's the doctors boleh bantu you untuk buat benda ni. And then also physical. So perubahan fizikal dia bukan menerusi diet semata-mata, it also involve senaman. Okay. Okay. Saya punya satu slide dah terhilang. Okay, apa yang saya nak cakap? Satu slide yang hilang tu ialah, okay, sebelum 3 bulan sebelum pembedahan ni dilakukan lah, okay, what you need to prepare first, you have to lose weight dalam 10% dari berat. So contohnya kalau berat 200 kilo, so kena turunkan target dalam 180, okay, baru you punya body lebih sesuai untuk menjadi pembedahan tu. Okay, kenapa penting? Banyak sebab kenapa penting untuk turunkan berat badan. Satu, kita nak, kalau boleh, bila kita turunkan berat badan, kita nak kurangkan lagi lemak yang ada kat kawasan tu. So lagi senang doktor nak masuk tu, tadi kan doktor nak masuk lubang tu kan, nak cari mana perut dia, semua. Okay, okay, satu lagi nak kecilkan lagi saiz lemak dekat kawasan hati juga sebab nanti ada banyak complication kalau banyak sangat lemak dalam badan. So if possible, try turunkan. So those lemak yang kita cakap that we call as visceral fat juga lah. Okay, satu lagi, kenapa kita kena perlu bersediaan tu, kita kena bersedia tu without, nampak tak? Macam sebenarnya kita nak kena macam bersedia sebelum operate supaya kita dah sedia istiqamah dah dulu sebelum operate. Okay, so you have to change your relationship with the food. Maksudnya you kena fikir dah masa ni, tak boleh dah nak suka hati makan je. Makan untuk hidup ke hidup untuk makan. So sebenarnya ni boleh diamalkan untuk semua orang jugalah. Okay, bila you dah biasa macam in the journey of weight loss, you dah start dulu journey of weight loss ni. See, you bukannya start journey weight loss lepas kena operate. Journey weight loss tu kena start sebelum operate. Okay, so bila you dah mentally prepare, you dah dalam journey weight loss tu, okay, dalam kajian dia lagi membantu untuk mencapai berat badan ideal selepas operation. Okay.
So kita nampak tak dia punya timeline tu. Maksudnya dah start journey weight loss and then buat operation. Lepas tu target ke BMI. Because I said again it's not a magic thing. Okay. So dari segi mental dah prepare, physical dah prepare. Satu lagi untuk orang-orang yang merokok atau orang-orang yang vape, anything yang nikotin, you kena stop dalam masa 3 bulan sebelum operate. Okay, kenapa? Sebab tadi kita cakap, kita tahu dia ada masalah orang-orang yang merokok ni lagi risiko kan untuk jantung dia dan sebagainya. So this operation is a general operation. So you kena make sure badan you almost bebas dari nikotin dulu. Sebab kalau tak, lagi risiko masa operation tu lagi ada risiko operation lah. Lepas operation tu susah nak sembuh dan sebagainya. Because you know, rokok adalah racun untuk badan anda. So those are 3 persediaan 3 bulan sebelum. First, kena weight loss journey. Second, kena start senaman. Okay, try cari senaman yang sesuai dengan berat badan anda, berat badan anda masa tu. Dan third, if you are smoking, you have to freeze from smoke or vape 3 bulan sebelum operation. So I guess that's all for the persediaan sebelum operation. Terima kasih Puan Jani. Farahana ni atas penjelasan yang amat baik berkenaan jenis-jenis pembedahan bariatrik, kriteria yang perlu ada bagi individu yang ingin menjalani pembedahan bariatrik dan juga persediaan yang perlu kita lakukan oleh pesakit atau individu itu sebelum menjalani pembedahan. Okay, jadi diharap semua penonton dan rakan-rakan yang bersama kita pagi ini jelas berkenaan perkara tersebut ya. Okay, jadi seterusnya kita perkenalkan panelis kita yang kedua, iaitu Puan Nora Shikin Ray Kamarudin, pegawai dietetik U44 dari Hospital Sungai Buloh. Okay, beliau merupakan graduan dari USM Kubang Kerian, mempunyai 11 tahun pengalaman dalam perkhidmatan dietetik dan 5 tahun pengalaman dalam penjagaan pesakit bariatrik di Hospital Sungai Buloh. Okay, jadi Puan Shikin, sihat pagi ni? Alhamdulillah sihat, terima kasih kerana bertanya. Okey, pergi kepada soalan pertama saya Puan Shikin. Boleh Puan Shikin kongsi sedikit pengalaman bagaimana Puan Shikin mengendalikan pesakit yang menjalani pembedahan bariatrik di Hospital Sungai Buloh? Okey, terima kasih pada Puan Moderator. Hai, nama saya Nora Shikin, dietitian dari Hospital Sungai Buloh. Jadi apa yang bakal saya kongsikan sebentar lagi adalah pengalaman saya sendiri dalam penjagaan pesakit bariatrik daripada A to Z. Okey, maksud daripada clinical sampailah dia dah operation sampai kena follow up. Okay, sebentar saya share screen. Percayalah. Okay, right, bariatric surgery experience from Hospital Sungai Buloh. Okay, lain tempat, lain institusi yang menawarkan program bariatric ini mungkin dengan cara yang berbeza. Okay, jadi ini adalah berdasarkan experience pada Hospital Sungai Buloh. Okay, dia bukan semudah yang disangka macam, okay saya obes, datang klinik, doktor saya nak potong perut. Okay, so masuk ward. Okay, tidak semudah itu. Okay, so basically dalam proses pemilihan pesakit untuk pemilihan bariatrik ni kita ada 3 fasa. Maaf, suara Puan Shikin tak berapa clear lah. Dia macam putus-putus. Boleh dengar sekarang tak? Baru okey. Boleh dengar sekarang? Okay, baru okey Puan Shikin. Okay. Alright. Alright. Okay. Slide boleh nampak ya dengan jelas? Boleh Puan Shikin. Okay. So macam saya jelaskan tadi, macam saya jelaskan tadi ada 3 fasa sebelum pergi kepada pembedahan. Okay. So dia bukan semudah yang macam saya cakap tadi, datang klinik, doktor saya nak potong perut, esok terus masuk ward. Tidak semudah yang disangkakan. Okay, seperti yang tadi Puan Farah telah jelaskan, dia ada kriteria. Kriteria mesti BMI lebih pada 40 ataupun kalau BMI dia antara 35 hingga 40 mesti ada comorbidities yang lain. Contohnya dia ada diabetes, ada sleep apnea atau kes-kes yang lain lah. Okay, so fasa pertama ni, klinik dan kaunseling ni, apa yang kita buat?
dia sama macam kalau dietitian tengok patient dekat outpatient tu, dia sama macam tu. So basically kita akan buat detail history of obesity. So biasanya kita akan tanya, dah berapa lama berat badan macam ni, apa yang telah you buat untuk turunkan berat badan, ada ambil apa-apa ubat-ubatan ke, apa previous surgery yang telah dilakukan, ataupun lifestyle yang telah diubah sesuai sebelum hadir ke klinik ini. Okay, and sebagai dietitian juga kadang-kadang kita melihat kepada readiness for change. Kadang-kadang patient tu datang sebab kena refer dengan doktor, dia tak nak pun potong perut, dia tak kisah pun dengan masalah obesity dia. So kalau patient macam ni mungkin bukan belum lagi sesuai untuk jadi kandidat, tapi kita boleh keep on bagi information. Okay, so fasa pertama ni dia bukan macam satu kali datang terus operate. Tak, kita akan Putus mula. Putus ke? Tak clear langsung ke? Alamak, minta maaf. Dengar tapi putus. Okey, kalau sekarang saya cakap masih okey, sekarang okey. Okey. Kalau betul-betul sila beritahu. Okey. Alright, so tadi kalau kata putus-putus lagi ke? Boleh Punchkin. Okey, teruskan. Okay, alright. Maaf ya atas gangguan teknikal. Okay, so kalau kata pada fasa pertama ni, kita akan ada maksimum 3 kali visits lah. Okay, so first apa yang kita buat adalah kita review balik. Ada penurunan berat badan tak? Ataupun ada penurunan dari segi fat percentage ke? Improvement dari segi bacaan gula ke? Okay, so sekiranya pesakit menunjukkan perubahan yang positif, okay, mereka akan diterima masuk untuk ke peringkat kedua iaitu meal replacement therapy. Tapi sekiranya patient tu datang dah 3 kali dan tak ada apa-apa perubahan pun, kita akan discharge dari klinik. Okay, sebab ada ramai lagi pesakit yang menunggu queue nak masuk untuk klinik ini. Okay, so peringkat kedua, nak tunjukkan betapa struggle-nya patient obese ni yang undergo bariatric ini, dia bukan macam potong perut terus kurus. Sebelum nak pergi operation tu sendiri, dia perlu menghadapi fasa-fasa ini. Okey, fasa kedua adalah kita panggil sebagai meal replacement therapy. Okey, meal replacement therapy ni biasanya kita buat dalam ward lah. Okey, dia tidak boleh dilakukan di rumah. Sekurang-kurangnya mengambil masa 2 minggu di dalam hospital. Jadi patient kena agree untuk berada di dalam hospital. Okey, pada fasa ini tak ada makanan diberikan. Okey, tak adalah nasi lemak ke, teh tarik bungkus ikat tepi ke, tak ada. Kita akan bagi very low calorie diet. Seperti very low calorie diet ini biasanya kalori adalah bawah daripada 800 kalori ya. Okey, so dalam bentuk liquid form, maksudnya dalam bentuk contoh susu formula dan tambahan protein yang telah dikira lah oleh pegawai dietetik yang bertugas. Berapa banyak kita nak bagi. Let's say kita kalau kita prescribe 600 kalori, berapa scoop susu, berapa banyak protein yang hendak ditambah, dan kita bagi buah juga diberikan kepada pesakit. Okey, so dalam tempoh ini dia biasanya kita akan cuba grupkan pesakit lah, bukan seorang-seorang kat dalam ward. Kita akan macam ada 2-3 orang pesakit supaya mereka saling motivate sesama sendiri. So 2 minggu ni tanpa makan kadang-kadang sangat mencabar. Ini antara fasa yang mencabar. Tidak dinafikan ada juga patient yang nakal sikit, ambil bawa masuk makanan. Lepas tu bila kita timbang, puan tak turun berat. Tapi bila tanya, mungkin sebab semalam kita makan sikit. Okay. So basically pada fasa ini tujuan dia VLCD ni adalah untuk inducekan lagi rapid weight loss. So kalau ikut kajian, average lah weight loss dalam masa tempoh 2 minggu ni around 1.5 hingga 2.5 kilo 1 minggu. Banyak. Okay, so sebab tu anda tak boleh buat benda ni dekat rumah. Kena buat dekat hospital supaya ada orang yang pantau. And dia reduce liver volume by up to 25%. Tadi Puan Farah dijelaskan kenapa kita kena kecilkan saiz hati tu. Sebab bila obesity ni dia biasanya dikaitkan dengan fatty liver tau, saiz liver tu besar. So apa yang jadi, fatty liver ni dia fragile. So bila doktor nak buat pembedahan, kan tadi ada tunjuk laparoskopik, ada 5 lubang tadi tu dia buat dengan trocar tu. Antaranya adalah dia kena flip hati sebab anatominya hati ni berada di atas perut. So bila nak kena flip tu, bila dia adalah fatty liver, dia fragile, dia mudah bleeding. Okay, so untuk reduce komplikasi semasa surgery dan juga untuk mengurangkan tempoh masa surgery, kita kena buat BLCD. Untuk dia juga dipanggil sebagai liver shrinking diet lah. Alright, so pada fasa ini bukan duduk sahaja bukan macam dah minum 6 kali sehari susu tu, makan buah, relax-relax lepak-lepak dengan kawan.
Tidak. Dalam fasa ini mereka juga perlu buat exercise. So exercise ni ada satu specific regime lah yang surgeon akan bagi. Dan di Hospital Sungai Buloh ada fasiliti inilah, fasiliti gym ini. Dan dalam masa yang sama kita akan monitor lah blood sugar patient, kalau patient perlukan insulin ke, oral untuk diabetik punya ubat ke, kita akan modify. Sometimes kita akan stop kalau dia punya bacaan gula normal. Sebab itu dalam kalau lah anda tengok balik lah, refer balik untuk dietitian, CPG diabetik tu pun ada menyatakan yang VLCD ni boleh produce lebih kurang 15% weight loss dan 15 kilo ini dapat menyebabkan remission of diabetes. Okay, dia boleh menyebabkan diabetes tu boleh stop lah. Okay, alright, ini contoh lah yang berlaku di Hospital Sungai Buloh. So sepanjang 2 minggu tu akan ada diet class. So diet class ni kita akan ajar daripada basic balik. Apa itu karbohidrat, sebab tak semua patient faham karbohidrat tu apa. Sebab dia ingat nasi je. Saya dah tak makan nasi dah sebulan dah. Kenapa tak kurus? Okay, makan apa? Saya makan mie, saya makan kuih tiaw, saya makan roti. Kalau roti tu habis satu bungkus. Okay, itu adalah karbohidrat. So kita kena jelaskan semula apa tu karbohidrat, protein, fat. Memang back to basic balik. Cara penyediaan makanan, macam mana nak baca label. Okay, dan paling yang ditunggu-tunggu lah oleh pesakit ni sepanjang tempoh 2 minggu ni adalah kelas yang terakhir ni, kelas yang ajar makan, sebab this is the only time pesakit dibenarkan makan. Tapi sekali je untuk lunch. Jadilah kan daripada tak dapat makan langsung. Okay, so kita akan ajar cara kalau lepas operation, apa you nak kena makan dulu. Macam mana you nak makan, berapa kali kena kunyah, apa yang you kena buat. Okay, dan dalam masa yang sama kita ada weekly weighing. So kita menggunakan body composition analyzer lah. So bukan kita hanya monitor berat semata-mata tau, kita akan tengok fat dia turun tak? Dah buat exercise tu, dah jaga makan tu, turun tak? Ataupun fat dia sama je maintain, berat dia sama je maintain. So apa sebenarnya dia buat ni? Dia minum susu ke tidak? Ke dia makan benda lain? Ataupun dia buat exercise ke tidak sebenarnya? Okay, so ini antara perkara yang kita ajarkan lah kepada pesakit. Alright, ini gambar yang puan-puan dapat lihat sekarang ni adalah contoh, ini adalah sebenarnya pusat kecergasan pre-operatif. Okay, kita ada gym dekat ward surgical. So basically gym ni bukan spesifik untuk bariatric. Okay, gym ni memang untuk guna sama pesakit surgical lah, patient cancer, sebab kita nak optimizekan dia punya outcome after surgery. So kita encourage patient to mobilize, encourage patient untuk exercise. So dekat gym kita ada treadmill, ada static bicycle, ada gym ball tu. Jadi pesakit perlu guna gym ini dan perlu bakar sekurang-kurangnya 500 kalori satu hari. Jenuh tau 500 kalori tu, dia bukanlah semudah yang disangka. Berpeluh mandi, kadang-kadang sampai tak larat nak jalan patient, tapi kena buat. Okay, sebab itu adalah effort, komitmen diorang untuk bariatric surgery. Okay, selain daripada ini mereka juga kena turun tangga, guna tangga, lepas tu jalan sepanjang koridor di Hospital Sungai Buloh tu. Okay, dan sometimes kita ada refer pada fisioterapis juga lah. So mereka akan prescribe proper regime untuk pesakit bariatric. Okay, dah lepas fasa 2 tu, sebelum doktor kata okay, you punya operation next week tu, kita akan evaluate balik. Ada tak perubahan 10% weight loss tu? Yang seperti Puan Farah cakap tadi, kita perlukan 10% untuk mengurangkan komplikasi daripada surgery. Okay, ada tak improvement dari segi diabetes mellitus tu, reduction in medication ke ataupun improvement in hypertension. So sekiranya ada perubahan positif dalam mana-mana kategori ini yang mengikut hemat surgeon, kita akan pergi kepada fasa ketiga iaitu bariatric surgery. So kalau di Sungai Buloh, basically bariatric surgery, jenis surgery yang kita buat adalah sleeve gastrectomy dan juga Roux en Y ataupun gastric bypass. So sleeve ni biasanya dibuat untuk pesakit yang ada masalah obesiti saja. Maksudnya dia tak ada diabetes, tak ada kecil manis, tak ada darah tinggi. Tapi yang gastric bypass tu, Roux en Y tu kita biasa buat untuk pesakit yang ada comorbidities ni. Contoh dia obesiti dan dia ada masalah dengan diabetes, sebab kalau baca literature review, Roux en Y ni, gastric bypass ni tadi sangat membantu dalam remission of diabetes. Okay? Alright, so lepas surgery pun tak semudah yang disangka. Bukan macam lepas operation, okay lah esok dah 2 minggu ni minum susu ni, esok bolehlah makan nasi lemak ke, nasi biryani ke. Tidak.
Okay, ini adalah lifelong commitment. Nasi lemak tu mungkin after 6 months kot baru jumpa balik. Alright, so biasanya akan ramai kan yang share kalau lepas surgery ni kena ada apa tu texture progression, maksudnya start dengan liquid diet, maksudnya clear liquid lah, jernih air kosong yang jernih yang tanpa gula. Lepas tu dia pergi pada full liquid diet, susu, kemudian pada puri. Puri ni macam tekstur makanan baby. Okay, so dia basically ni macam makanan bayi. So transition pada makanan yang teksturnya lembut kepada solid. So sometimes kalau you baca ada yang sampai lepas sebulan 2 baru nak start dengan regular diet. Maksudnya diet macam kita ambil sekarang. Pasyikin. Alright, itu Pasyikin, maaf putus-putus. Ya saya. Putus-putus lagi. Okay, sekarang masih putus-putus lagi. Okay, sekarang kejap tadi putus. Okay, sekarang okay. Okay. Alright. So, gangguan teknikal lagi. Okay. So, tadi kita dah cakap pasal texture progression. So, general guidelines, kalau you nampak gambar dekat slide, dekat screen you all, perasan tak? Pinggan tu dia tulis 5 inci. Okay, pinggan kita sendiri, pinggan sihat tu 10 inci. Maksudnya, makanan yang diambil selepas bariatric adalah lagi rendah, separuh daripada apa yang kita ambil sekarang. Dan kalau contoh pinggan suku separuh ni, kita akan start separuh adalah fiber, sayur. Okey, suku adalah nasi, suku adalah protein. Tapi untuk bariatric ni kita perlukan protein lebih. So always start dengan protein. Sebab tu kena ajar dari awal. Protein tu apa? Takut dia ingat protein tu ikan je. Ayam dia tak makan, telur dia tak makan. Okay, so protein kemudian diikuti oleh non-starchy vegetables dan sayur-sayur yang tak berkanci lah. Dan baru karbohidrat, sama ada nasi ke, bihun ke, pasta ke. Alright, so basically dia punya guideline dia untuk bariatric ni dia kena makan perlahan-lahan. Kalau sebelum ni jenis makan telan memang tak dapat lah lepas tu. Okay, kena makan perlahan-lahan. Kalau nak minum pun minum sikit-sikit. Dan makanan tu kena punya hancur tau. Hancur tu lebih 25 kali lah sampai tak rasa ada lagi makanan dalam mulut tu. Alright, sebab kita tak nak makanan tu sangkut. Sebab bila dah buat surgery tu laluan tu makin sempit. Alright, kemudian stop eating as soon as bila dia rasa kenyang. Maksudnya contohlah kalau kata ambil lagi satu sudu ni akan rasa penuh, kena stop. Sebab kalau you masuk juga, you sumbat juga akan muntah. Alright, kemudian tak boleh makan sambil minum. Itu memang larangan keras. Dan kalau kata dah makan, kalau nak minum kena tunggu lagi 30 minit lepas tu. Okay, bukan semudah itulah. Alright, so macam saya cakap tadi, protein first. Kena makan protein sebab kita nak cukupkan protein, pengambilan protein untuk bantu luka tu sembuh dengan lebih baik. Okay, kemudian avoid or delay concentrated sweet. Maksudnya memang tak boleh ambil benda-benda manis dah lepas tu. Ataupun carbonated beverages atau alkohol. Sebab kalau dalam pembedahan roots and wine tadi, perasan tak Puan Farah tunjuk tadi, perut tu dah potong kecil, lepas tu sambung pada usus. So macam highway tau, daripada perut terus pergi pada usus. Jadi kalau kita ambil makanan yang manis, dia boleh menyebabkan satu condition kita panggil dumping syndrome. Makanan tu turun dengan laju pergi usus, biasanya patient akan rasa apa? Dia rasa nausea, dia rasa loya, dia nak muntah, cirit-cirit, dia rasa tegupan jantung dia laju. Itu yang kita cuba elakkan. Stop smoking. Again, macam Puan Farah cakap tadi, sebenarnya stop smoking ni adalah lebih baik setahun sebelum ataupun sekurang-kurangnya 6 minggu sebelum operation. Dan kena juga stop selepas operation sebab kita tak nak dia akan impair wound healing lah dan akan boleh menyebabkan ulcer dekat bahagian sambungan perut tu tadi. Dan kena exercise. So bukanlah semudah yang disangka lepas potong perut kurus sahaja. Kena exercise sebab ini adalah komitmen you lah. Sebab kalau tak exercise macam mana nak reduce lagi excess weight tu. Okay, ini antara perkara yang berlaku selepas bariatric surgery. Okay, mana-mana surgery akan ada komplikasi lah. Okay, so side effect selepas bariatric surgery dia bergantung pada jenis surgery yang doktor prescribe lah, whether sleeve ataupun gastric bypass. So antaranya seperti rasa loya, nak muntah, vitamin and mineral deficiency ni atau kekurangan zat mineral ni sama disebabkan oleh sebelum surgery tu pun sendiri dah cara makan tu tak betul, dan lepas surgery tu makan pun terjaga juga. Okay, so akan menyebabkan orang tu makin malnourished. Okay, changes in bowel habit, mungkin jadi sembelit, mungkin jadi cirit. Okay, ada yang cakap lepas tu dia nak buang angin pun
dahsyat juga. Hair loss, okay, rambut gugur. Itu pun ada antara faktor kalau dia kurang ambil protein, dia menyebabkan rambut tu gugur. Flatulence, rasa perut kembung and dumping syndrome. Dumping syndrome yang seperti saya jelaskan tadi lah. Makanan tu turun dengan laju daripada perut pergi dekat usus. Okay, alright. Okay, saya harap itu menjawab soalan pertama tadi lah, menceritakan pengalaman saya dalam bidang bariatrik di Hospital Sungai Buloh. Okey, Puan Syikin sangat menjawab, sangat detail penerangan daripada Puan Syikin berkenaan macam mana Hospital Sungai Buloh menjaga pesakit daripada sebelum menjalani pembedahan, ketika menjalani pembedahan dan selepas menjalani pembedahan. Dan berserta dengan apa yang akan jadi ataupun side effect kepada pesakit-pesakit yang telah menjalani pembedahan bariatrik. Okey, terima kasih Puan Rashikin. So untuk seterusnya, boleh tak Puan Syikin ceritakan apakah cabaran-cabaran yang dihadapi ketika mengendalikan pesakit-pesakit ini? Oh, banyak. Okay, bariatrik ni memang mencabar lah. Dia mencabar sama ada untuk tim itu sendiri, tim bariatrik itu sendiri ataupun kepada pesakit tu juga. Okay, kalau kata macam tim bariatrik tu dia biasanya macam tadi yang diterangkan lah, dia multidisciplinary team. Ada surgeon, ada medical officer, ada dietitian, fisioterapi. So cabaran dia antaranya contohlah masa klinik tu kan kita ada 3 follow up je. So kalau macam mana nak meyakinkan mereka ni bahawa surgery ini sangat diperlukan sebabkan kondisi yang sangat teruk. Dan dia perlu turunkan berat badan. Okey, masalah yang datang tu tak terus turun berat badan, naik lagi pun ada juga. Lepas tu mengharapkan kita buat surgery. So kena meyakinkan bahawa yang surgery ni bukanlah magic cure. So macam you buat surgery settle semua masalah. Tak, surgery itself won't do all the work for you. Mungkin macam kalau kata bagi dalam bentuk percentage, 40% daripada surgery, 60% tu patient kena usaha sendiri untuk kawal berat badan dia. Dan saya rasa kalau untuk cabaran juga kadang-kadang selepas post op lah biasanya, sebab dia dah start makan kan. Ada yang akan tanya, kenapa bila saya makan ni saya muntah, saya macam makanan tertentu ni saya menyebabkan saya cirit. So benda-benda macam ni lah yang kita kena ajar balik. Makan punya betul tak? Punya perlahan tak? Tadi sebenarnya makan tadi tu ada ambil dengan minuman manis tak? Ada. Sebab tu mungkin boleh menyebabkan simptom-simptom ataupun complication tadi yang saya terangkan. Dan kalau untuk pesakit sendiri, ini memang saya melihat struggle dia orang lah, especially yang semasa dalam ward tu dalam tempoh 2 minggu tu, sebab dia sangat mencabar kan, daripada keadaan yang suka makan, semua orang pun suka makan, kita pun sendiri pun suka makan, kepada hanya boleh ambil liquid diet sahaja. Dan dia orang kena betul-betul adhere to this restricted diet supaya dapat outcome yang kita nak. So itu, dan juga kena buat exercise. Exercise tu ialah orang tak biasa buat exercise, tiba-tiba kena pakai 500 kalori satu hari, of course kena push lah. Kita memang, diorang kena rekodkan tau berapa banyak penurunan berat badan yang berapa banyak kalori yang di-burn untuk satu hari. Jadi kalau tak capai tu, kita akan ni kenapa tak capai lagi, esok kena buat lagi. So itu antara cabaran sama ada daripada tim itu sendiri ataupun daripada pesakit lah. Okay. Terima kasih Puan Syikin. Cabar ya bagi kedua-dua belah pihak. Okay, jadi adakah semua pesakit berjaya untuk turun berat badan selepas tu Puan Syikin? Atau ada tak kes di mana pesakit tak berjaya turun berat badan selepas membuat pembedahan? Okey, berjaya tak berjaya turun berat tu secara jujurnya ramai juga yang tak turun berat tu. Turun berat tapi lepas tu naik balik pun ada. Okey, tapi kita kena tengok juga secara size of bariatric surgery itu sendiri. Biasanya kalau selepas operation, saya jelaskan dulu penurunan berat badan ni Okey, selepas operation dalam tempoh 6 bulan pertama biasanya akan ada rapid weight loss. Okay, so pada fasa ni diorang akan happy, oh turun berat, sebab kita akan follow up pada bulan pertama, bulan ketiga, bulan ke-6. So dalam tempoh 6 bulan pertama tu akan sangat happy lah datang klinik dengan muka bangga macam puan saya turun berat badan, fat percentage dia turun, muscle dia naik, okay, sebab masa tu memang akan ada efek yang sangat ketara dari segi berat badan. Tapi bila masuk 12 bulan
1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan tu dia akan dah start plateau. Berat badan tu akan start slow, masa tu dia stress. Dah saya dah jaga makan ni, dah exercise dah, tapi kenapa tak turun berat lagi? So masa ni kita reinforce untuk exercise lah. And then selepas 18 bulan dan ke atas akan ada weight regain. Dan kalau kita baca dalam jurnal, after 10 years of surgery akan ada peningkatan dalam 20 ke 25%. So basically patient memang akan naik berat balik selepas surgery, khususnya untuk patient yang undergo sleeve. So sleeve dia potong about 75%. Okay, kalau dulu saya buat tu dia push dia kecil lagi. Okay, memang akan ada naik berat badan, tapi that's why dari awal kita dah ajar tolong jaga pemakanan, tolong jaga senaman, sebab ini macam saya cakap tadi, lifetime commitment. You tak boleh expect surgery sahaja membantu untuk kurus selama-lamanya. Perlu ada inisiatif sendiri daripada pesakit. So untuk pengalaman saya sendiri, memang ada pesakit yang naik balik berat badan, khususnya yang tak datang follow up. Sebab tu regular follow up sangat penting. So follow up ni adalah seumur hidup lah. Sampai macam dia sendiri cakap, saya dah tak nak follow up dah, ataupun kita pun tak nak follow up ke, itu lain cerita lah. Alright, tapi ia akan ada successful rate ni. Kalau kata keberjayaan untuk weight loss ni, kalau untuk bariatric surgery, dia tak tengok pada sangat pada percentage weight loss, tapi dia tengok percentage excess weight loss. Okay, excess weight loss ni adalah kalau macam untuk dietitian lah, mungkin public susah sikit nak faham apa yang saya cakap, tapi kalau contohlah berat pesakit masa datang 120 kilo, bila kira ideal body weight dia 60 kilo. So kalau excess dia, maksudnya dia terlebih berat sebanyak mana? 120 tolak 60, dia excess 60 kilo tadi. So 60 kilo ni lah sebenarnya yang kita target. So kalau ikut surgery, basically rate successful rate dia antara 40 to 70% loss of excess weight loss tadi yang kita target. Okay, saya harap saya boleh menjawab lah soalan moderator tadi. Okey Puan Syikin, terima kasih menjawab soalan saya. Jadi itu sahaja perkongsian kita untuk hari ini berkenaan dengan bariatric surgery. Terima kasih Puan Syikin kerana sudi meluangkan masa bersama kita bercerita sedikit mengenai pengalaman beliau dalam mengendalikan pesakit yang menjalani pembedahan bariatrik di Hospital Sungai Buloh. Tapi sebelum itu kita mahu bertanya soalan daripada, kita mahu utarakan soalan daripada penonton. Saya cari soalan apa yang menarik ni. Okey. Daripada Puan Nurul Nadia Harun. Sekiranya membuat pembedahan bariatrik ni ada efek ke bagi yang pregnant? So Puan Farah boleh jawab persoalan ini? Okay, terima kasih. Saya cuba jawablah berdasarkan yang kita tahu. Of course kalau kita in the try to conceive journey, memang weight loss is one of the method lah untuk kita turunkan berat badan kita. Okay. Tapi kalau saya tak pasti sangat maksud Puan Nadia ni operate dulu ke pregnant dulu. Tapi kalau patient tu selepas operation, doktor kan memang ada follow up untuk dia. So jarak operation tu kita kena jarakkan sekurang-kurangnya 1 tahun ke 2 tahun selepas pembedahan, baru kita start ada pregnancy attempt lah. Itu dia punya jarak. So kalau tanya, kalau so you discuss with the doctor first, doktor akan assess which one suit you first lah, sama ada you nak operate dulu ataupun you nak pregnant dulu ke. Itu bergantung kepada perbincangan puan dengan doktor. Okay. Boleh saya ulas sedikit? Boleh Puan Syikin, boleh. Boleh tambah. Okay. Boleh tambah saya tambah input sikit. So antara kriteria untuk buat bariatric surgery ni, contraindication yang tak boleh buat adalah pregnant. Tadilah psychiatric issue, alcohol or drug abuse lah. Okay, so sekiranya bila kita buat weight loss ni, sebab
bariatric surgery memang akan menyebabkan fertility tu lagi improve, okay? Menyebabkan kadar kesuburan lebih baik, dan memang ada patient saya yang selepas buat surgery ni, alhamdulillah dia pregnant. Itu yang dia cuba buat sebenarnya. Tetapi kita memang cakap awal-awal lah, kalau boleh you tak boleh pregnant lah dalam tempoh 1 ke 2 tahun selepas surgery. Tapi kalaulah dah mengandung, tak adalah kita suruh menggugurkan pun. Okay, kita akan pantau dengan lebih rapi lah supaya dia tidak ada masalah makanan. So, baby tu boleh grow dengan sihat sewaktu tempoh mengandung. Terima kasih Puan Farah dan Puan Syikin. Harap menjawab soalan Puan Nur Nadia. Okay, soalan seterusnya daripada Puan Cik Li Ting. Dia bertanya berkenaan bahagian perut yang tak guna selepas surgery, ada efek ke selepas itu? Boleh Puan Syikin jawab? Oh, bahagian perut yang tak guna. Okey. Dia bergantung pada jenis surgery lah. Okey. Tadi satu ada sleeve dengan gastric bypass. So kalau sleeve ni dia buang 75% of the stomach, bila dia buang tu doktor stapler tau. Bukan stapler kita tu ada stapler yang untuk medical use lah. Maaf Puan Syikin. Puan Syikin. Suara putus-putus kena pegang tu. Cuba pegang mic. Okay, kena pegang, sorry. Okay, alright. So bila kalau bergantung pada jenis surgery lah. Kalau you buat sleeve, bahagian yang dipotong tu akan keluarkan. Dia akan kepiskan dan keluarkan dari lubang yang kecil tadi tu. Okay, so ada produk akan Puan Syikin, maaf. Putus-putus lagi. Yeah. Okay, tak dengar penjelasan saya tadi lah. Ya. Okay. Mungkin boleh cakap pelan-pelan. Semula. Ulang semula. Okay. Alright. Maaf Puan Syikin. Maaf. Okay. Apa? Dia bergantung pada jenis surgery yang dibuat lah. Kalau kata sleeve, okay, bila sleeve dia buang bahagian perut tu so sleeve tu bahagian perut kat dalam yang bahagian yang dibuang tu tidak lagi berada dalam perut, akan dikeluarkan oleh doktor dan hanya tinggal yang 1/3 tu sahaja yang bentuk macam pisang, lebih kurang saiz banana punya bentuk. Puan Syikin, maaf ya, putus-putus lah Puan Syikin. Cuba Puan Syikin cakap sepatah. Dia mungkin kena cakap sepatah. Bila saya cakap sekarang clear tak? Cakap sekarang clear. Bila Puan start cakap, lama sikit dia putus. Okay, alright. Untuk kalau soalan Miss Lee tadi berkaitan dengan bahagian perut yang contoh kalau roots and wide, dia buat gastric pouch. Okay, so bahagian perut tu masih tinggal kat dalam dan perut yang tinggal kat dalam tu dia bukan tak ada fungsi. Dia masih berfungsi sebab dia akan keluarkan gastric juice, pergi akan keluarkan juice empedu tu dan kalau tengok video yang tadi kat di akhir bahagian bawah tu akan bercantum balik yang bahagian pertama usus dan bahagian kedua usus. So dekat situ baru ada mix semua digestive enzyme semula. Okay, jadi kalau kata sleeve, perut yang tinggalkan tu akan dikeluarkan. Kalau gastric bypass, perut tu masih ada dekat dalam dan dia masih boleh buat fungsi sebagai untuk mengeluarkan itulah yang enzyme penghadapan, tapi tak boleh dalam kesimpulan makanan. Okay, boleh faham? Puan Syikin, cuba Puan Syikin cabut je earphone tu. Cuba tak payah guna earphone. Okay, boleh dengar? Okay, cuba Puan cakap. Boleh dengar. Sebab ramai komen kan tak dengar ni, diorang tak puas hati. Nak dengar juga jawapan yang nak tahu juga ke? Suara nak tahu juga. Ya, ramai yang komen ni suara jelas. So nak kena ulang lagi ke? Macam terpaksa Puan Syikin. Boleh ke Puan Syikin? Apa dia? Boleh ke ulang boleh, sekali lagi? Saya boleh ulang lagi. Boleh. Okay. Alright. Ada masalah. Alright. Untuk perut, macam saya cakap tadi ada dua surgery, sleeve atau gastric bypass. So kalau sleeve, bahagian perut tu doktor akan stapler dan yang bahagian yang kita nak buang tu memang akan dibuang, ditarik keluar daripada lubang yang tadi buatkan laparoskopi pada lubang tu. So dia akan tarik keluar dari lubang itu. Okay, tapi kalau untuk gastric bypass, perut yang bahagian pertama perut tu akan dibuat macam pouch kecil. Okay, yang bahagian perut yang lain masih intact, masih ada
dalam perut. Cuma perut tu tidak lagi makanan masuk. Dia masuk ke bahagian pertama tu dia terus pergi pada usus. Okey, jadi perut tu masih ada fungsi dari segi menghasilkan jus, gastric juice, dia benda tu akan keluarkan jus sempurna untuk bercampur balik makanan tu nanti tu dihadapkan. Okey, so okey, tadi boleh dengar? Maaf Puan Syikin, boleh Boleh ulang ke? apa part yang bercampur makanan tadi tu? Gastric juice? Ya, sebab teori untuk gastric bypass dia adalah untuk kenapa dia boleh mengawal masalah diabetes, sebab dia ada satu teori lah berkaitan Hindguide. Teori guide ni di mana makanan itu bila bercampur pada peringkat akhir, bahagian akhir dekat bahagian usus tu yang akan sebenarnya membantu dalam mengawal diabetes sebenarnya. Tapi nak terangkan tu, explainkan tu dia agak in details lah. Alright. Jadi Okay. memang adalah soalan daripada memang ada soalan daripada penonton ni bertanya boleh ke pembedahan bariatric surgery ni menghilangkan penyakit kencing manis tu. Jadi Puan Syikin dah menjawab lah. Ya? Sekali jalan sekali jawab. Sekali jalan lah. Sebenarnya yang Alright. kalau yang diabetes tu bukan hanya disebabkan oleh bariatric surgery tu saja, sebab weight loss tu tadi. Sebelum I buat see. bariatric kan dah ada 10% weight loss. So weight loss itu juga membantu insulin tu supaya lebih sensitif lah. Okay, alright. Tapi saya ada satu soalan penting ni saya nak tanya. Kan sorry moderator. Sorry semua penonton. Bertanya. Saya nampak operation dia buang kawasan perut kan. So Apa dia dia? lepas tu kena tanam lah perut tu. Kan perut yang kena buang tu dekat sleeve tu kan. Lepas tu dia orang tanam lah, tanam properly. Kalau untuk orang Muslim memang kena buang and tanam perut tu. Yang tu saya tak tanya pula in detail dekat surgeon saya apa yang terjadi. Sama ada dia keluarkan dan dijadikan macam spesimen untuk klinikal untuk buat test ke, ataupun memang dibagi balik, balik rumah tanam. Tu saya lupa pula saya nak tanya surgeon saya part tu. Menarik soalan Puan Farah tu. Tapi mungkin Puan Rashikin boleh tanya surgeon dia lah selepas ni. Okay. Yalah. Alright, terima kasih Puan Syikin atas jawapan yang diberikan. Soalan terakhir di sini daripada pencinta alam waris, daripada Jaziana Jamil. Salam, just nak tanya di hospital UiTM ada buat tak surgery bariatrik ni? Jadi mungkin Puan Farah boleh menjawab soalan ni. Okay, setakat ni di UiTM Sungai Buloh ialah pusat pengajaran klinikal. Jadi kita tak ada buat lah untuk bariatrik. Saya tak dapat pastikan kalau nanti bila hospital UiTM di Puncak Alam beroperasi sepenuhnya, dia akan buat atau tidak. Tapi kepakaran tu memang ada lah. Cuma untuk kapasiti OT dan sebagainya tu mungkin kena ambil masa bila mungkin di hospital nanti akan dilaksanakan di masa depan. Setakat ni tak ada. Okay, sorry. Sebelum kita akhirkan sesi kita pada hari ini, boleh saya nak minta setiap panel membuat rumusan tentang topik kita. Kita start dengan panel 2, Puan Rashikin. Boleh rumuskan sedikit berkenaan bariatric diet ni? Okay. Untuk bariatric surgery ini, macam saya cakap tadi, bukan magic cure. Dia sangat membantu, dia adalah option yang efektif untuk weight loss dan sustain weight loss. Tapi perlu ada effort daripada pesakit itu sendiri untuk berusaha mengubah suai hidup dia, sama ada dari segi pemakanan ataupun dari segi lifestyle dia lah, exercise. Dan once you in the bariatric program ini, you kena committed, dia lifetime commitment. Jadi kena rajin datang follow up, dan sekiranya ada masalah yang berkaitan dengan pemakanan, kena diajukan kepada doktor supaya kita dapat pantau tahap kesihatan anda selepas surgery. Okay, itu saja. Okay, terima kasih Puan Syikin. Puan Farah Hanani, boleh simpulkan sedikit tentang topik kita pagi ni?
Okay, terima kasih Puan Hidayah. Pesanan saya yang paling penting, fikirlah panjang. Sebelum anda nak menjalani program ni, cuba dulu diet yang lebih selamat. Okay, pastikan anda dapat nasihat diet yang betul dari dietitian. Bukan sekadar coach diet yang influencer-influencer dekat internet yang tak ada asas pun dalam nutrition. Mungkin dia cuma tahu basic calorie counting tapi anda tak dapatkan maklumat yang lebih detail dari dia. Jadi anda kena jumpa dietitian untuk menguruskan berat badan. Even dietitian pun kena jumpa dietitian. Okay. So macam saya cakap tadi, usaha dengan diet yang sihat dan selamat, dapatkan lakukan senaman, dan itu adalah kaedah penurunan berat badan yang lebih berkesan in long term, okay, dalam mengekalkan berat badan yang sihat. Okay, jadi ada juga terbaca dekat ini last resort. Okay, I cannot answer that sebab berdasarkan apa yang Puan Shikin kongsi, mungkin anda tak perlukan pemindahan, mungkin anda perlukan. Jadi yang tahu anda perlu atau tidak dinasihat adalah doktor anda sendiri. Jadi again, pastikan anda dapatkan maklumat yang betul. Okay, terima kasih. Okay, jadi setakat itu sahaja perkongsian kita pada pagi inilah. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Puan Farhanani dan Puan Noshikin, atas kesediaan untuk meluangkan masa bersama tim Diet Care Center pada pagi ini. Okay, jadi saya nak promote sikit lah untuk program kita selepas ini. Diet Care Center ada buat satu program diet khusus untuk individu-individu yang nak tahu diet yang betul, nak turunkan berat badan sebelum dia pergi kepada last resort, bariatric surgery. Okay? Alright, so jadi sesiapa yang berminat, kita akan bagi free ebook dan juga ada attractive price untuk dimenangi pada 27 hingga 28 Mac. Program ni secara virtual dan kita buka pendaftaran sekarang sehingga 28 Februari dapat early bird RM80 dan tarikh selepas itu sehingga 21 Mac yuran dia akan meningkat kepada RM99. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk belajar bersama kami bagaimana nak mengira kalori, bagaimana nak makan dengan betul. Macam Puan Shikin cakap tadi, karbohidrat, protein. Apa itu protein? Apa itu karbohidrat? So jadi kami akan terangkan kepada anda karbohidrat, protein, semua makanan yang Puan Shikin terangkan tadi dalam program kita Slim Possible MCO2 ini. Okay. Tapi sorry, sesiapa yang join program ni boleh isi borang penyertaan dekat link yang diberikan. Untuk yang UiTM, jam latihan akan diberikan dan untuk luar UiTM kita akan bagi e-cert lah. Alright, so itu saja setakat ini. Diharap perkongsian kita pada pagi ini bersama Puan Shikin dan Puan Farhanani dapat membuka mata minda semua orang di luar sana bahawa bariatric surgery ni bukanlah senang-senang, simply untuk kita buat, untuk kita lose weight ataupun kita nak ikut trend, orang buat kita pun nak buat. Ya, jadi kita kena tahu konsep diet yang sebenar sebelum kita pergi kepada last resort iaitu bariatric surgery. Alright? Okay, jadi jumpa, semoga kita berjumpa lagi lah di lain hari, di lain masa. Itu sahaja, terima kasih. Terima kasih Puan Shikin, terima kasih Puan Farhanani. Terima kasih kerana menjemput. Bye. Okay.